Okey, Assalamualaikum. Syarikat kami bernama Syarikat Mantops. Syarikat ini ditubuhkan pada 15 hari bulan 11 2022 dan perniagaan kami bermula pada 12/12/2022. Syarikat ini dianggotai oleh 9 orang. Jenis perniagaan yang kami jalankan adalah penjualan secara atas talian. Syarikat Mantops memilih produk jualan kerana produk jualan Maggi pedas gila kerana produk ini mendapat sambutan yang hangat. Lokasi bagi syarikat Mantops ialah di sekitar IBS UMK Bacok. Cara pemasaran bagi produk Maggi pedas gila ini dibuat secara atas talian melalui media sosial atau Instagram, WhatsApp dan macam-macam lagi. Perancangan bagi syarikat ini dirancang dengan teliti dan kemas agar perjalanan syarikat Mantops berjalan dengan lancar. Seterusnya bagi kos projek penjualan produk Maggi pedas gila ialah sebanyak RM129. Okey, seterusnya adalah tujuan rancangan perniagaan atau kerta kerja. Pelaksanaan projek mempunyai 4 fasa, iaitu fasa permulaan, fasa perancangan dan fasa pelaksanaan dan kawalan dan juga fasa penamatan. Fasa permulaan adalah kena pasti skop dan tempoh projek, kelulusan memerlukan projek. Yang kedua adalah fasa perancangan, iaitu perincian perancangan projek yang melibatkan aktiviti tempoh, kos dan sumber. Dan juga pembangunan pelan-pelan mengurus dan mengawal projek. Yang ketiga ialah fasa pelaksanaan dan kawalan, iaitu melaksanakan aktiviti projek, pengesahan serahan-serahan dan juga memantau dan mengawal projek melalui pelan-pelan yang telah dibangunkan. Dan akhir sekali ialah fasa penamatan. Fasa ini adalah melaksanakan aktiviti penamatan projek, mengukur prestasi projek dan juga penutupan projek secara rasmi. Seterusnya adalah standard operasi prosedur menguruskan perniagaan. Yang pertama adalah produk. Produk adalah bertujuan untuk memasarkan produk, untuk mengumpul pesanan secara atas talian dan memastikan bekalan modal mencukupi dengan pesanan yang diminta dan memastikan pulangan modal dalam penjualan. Yang kedua adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami gunakan adalah secara online dan secara offline. Yang ketiga ialah penjualan. Yang pertama adalah stok mencukupi. Dan kedua, keadaan produk sebelum dijual mesti dalam keadaan baik. Yang ketiga, promosi jualan. Dan keempat, setiap pembelian perlu mengambil gambar sebagai bukti. Dan yang terakhir adalah kemudahan. Kemudahan yang kami gunakan untuk pelanggan adalah penghantaran percuma dan boleh membayar secara atas talian. Latar belakang perniagaan iaitu alamat Kolej Kediaman Pelajar Universiti Malaysia Kelantan, bentuk perniagaan perkongsian, modal perniagaan RM135. Bank yang digunakan untuk syarikat ini bank Islam, iaitu di bawah nama Muhammad Nizaruddin. Next. Okey, seterusnya latar belakang rakan kongsi. Nama saya Afnan bin Arjuna, berumur 21 tahun, pengalaman kerja, pernah bekerja di stesen minyak Petronas. Saya memegang jawatan sebagai pengurus besar. Seterusnya. Nama saya Muhammad Kenali bin Kasim, berumur 22 tahun, pengalaman pernah membuat air dan memasak. Saya memegang jawatan sebagai pengurus pemasaran. Nama saya Muhammad Syafiq bin Zamri, berumur 21 tahun, memegang jawatan sebagai pengurus pemasaran. Pengalaman saya menjual di hari keusahawanan dan menjual dalam atas talian. Nama saya Muhammad Isyamuddin bin Azrin. Saya berumur 21 tahun. Pengalaman kerja saya pernah berniaga. Jawatan saya ialah memegang jawatan pengurus operasi dan pengeluaran. Nama saya Muhammad Amir Amirul Ashraf bin Asmadi, berumur 21 tahun dan memegang jawatan sebagai pengurus operasi dan pengeluaran. Pengalaman dan pekerjaan yang pernah diceburi ialah bekerja di kedai makan dan juga menjual majalah. Nama saya Muhammad Arif Rania bin Sapiri, berumur 21 tahun. Pengalaman menjual kuih akok, bekerja kedai makan. Jawatan saya pegang pengurusan kewangan. Assalamualaikum, saya Muhammad Nazaruddin bin Almi, saya berumur 21 tahun. Saya memegang jawatan sebagai pengurus kewangan. Pengalaman dan perniagaan yang pernah saya ceburi adalah menjual aksesori phone dan phone secara dalam talian. Nama saya adalah Sirajuddin bin Suwadi, berumur 21 tahun. Pengalaman bekerja ialah saya pernah berjual di hari keusahawanan dan juga berjual dalam atas talian. Saya memegang jawatan sebagai pengurus sumber manusia. Assalamualaikum, selamat petang. Nama saya Ahmad Mirza bin Azli.
Umur saya 22 tahun dan jawatan saya sebagai pengurus sumber manusia. Okey, kedudukan projek ialah kami menjual di Kolej Kediaman UMK. Di sebelah kiri terdapat gambaran daripada satelit dan kemudian di sebelah kanan pula ialah pelangkasar kedudukan premis perniagaan kami yang bertempat di Blok C pintu 1. Okey, kemudian beralih kepada carta organisasi. Carta organisasi bermula daripada pengurus besar dan terbahagi kepada 4 iaitu pengurus pemasaran, pengurus operasi dan pengeluaran, pengurus kewangan dan juga pengurus sumber manusia. Okey, seterusnya jadual imbuhan balas jasa atau gaji. Okey, jumlah gaji bagi setiap jawatan adalah sama iaitu sebanyak RM7. Okey, senarai keperluan perbelanjaan pentadbiran bagi Maggi Beras Gila sebanyak 60 kuantiti iaitu 30 cup dan 30 pieces. Harga kesemuanya RM129. Manakala bagi plastik pula kuantiti sebanyak 80 pieces dengan harga sebanyak RM6. Okey, seterusnya carta aliran proses. Waktu operasi perniagaan Mantok adalah hari Ahad hingga Sabtu. Masa beroperasi 8 pagi hingga 9 malam. Terdapat juga 7 step iaitu step pertama permulaan perniagaan kami. Step kedua menyediakan stok Maggi pedas gila. Step ketiga menerima tempahan daripada pelanggan. Step keempat membungkus tempahan yang ditempah mengikut perisa dan kuantiti yang diminta. Step kelima menyerahkan tempahan kepada pelanggan. Step keenam menerima pembayaran daripada pelanggan. Step ketujuh tamatlah perniagaan. Seterusnya, penggunaan bahan iaitu terdapat bahan mentah, cara pembelian, nama syarikat pembekal dan alamat. Bahan mentah itu kap Maggi pedas gila, itu terdapat 3 pieces tom yum, seafood dan ayam bakar. Semua pack Maggi pedas gila itu terdapat tom yum dan seafood. Cara pembelian, pembayaran tunai, nama syarikat pembekal dan alamat Kedai Runcit Rus, Maju Kampung Pak Amin 1700 Pasir Mas Kelantan. Okay, next. Okey, seterusnya saya akan melanjutkan tentang ini dengan tugasan bagi setiap jawatan. Tugasan untuk pengurus besar adalah menguruskan aktiviti perniagaan, mengarahkan pekerja bawahan untuk menjalankan tugas masing-masing. Seterusnya, tugasan bagi pengurus kewangan pula, yang pertama membuat perancangan kewangan, kedua menentukan modal perniagaan. Seterusnya, tugasan bagi pengurusan sumber manusia pula, yang pertama memastikan keselamatan pekerja, kedua melahirkan pekerja yang berkualiti dan produktif. Seterusnya, tugasan bagi pengurus pemasaran pula, yang pertama mengambil dan merekod tempahan, yang kedua menjaga mutu dan kualiti produk. Seterusnya, tugasan bagi pengurus operasi dan pengeluaran, yang pertama menerima dan melaksanakan tempahan, yang kedua membuat bungkusan paket produk. Okay, next. Seterusnya adalah susun atur ruang operasi. Syarikat Mantok memilih susun atur ruang operasi seperti ini kerana susun aturnya tersusun dan memudahkan segala urusan pekerjaan syarikat. Berdasarkan rajah tersebut, kita dapat lihat syarikat Mantok mempunyai ruang seperti bilik mesyuarat yang berfungsi sebagai tempat untuk membincang sesama pemegang saham untuk menyelesaikan masalah dan memperkembangkan lagi syarikat Mantok ini. Bagi lokasi pula, syarikat Mantok memilih lokasi perniagaan di Kolej Kediaman UMK Bacok. Lokasi ini dipilih kerana terdapat peluang yang besar untuk kemajuan produk yang syarikat pilih. Hal ini kerana jumlah bilangan pelajar yang ramai menetap di Kolej Kediaman membuka peluang kepada penjualan produk syarikat Mantok. Terima kasih. Seterusnya. Okey, untuk pembelajaran aset, sebanyak 30 kad Maggi pedas gila dan juga semua pack Maggi pedas gila boleh juga dikeluarkan sebanyak RM129, untuk plastik sebanyak RM6. Jumlah bagi kedua-dua ini adalah sebanyak RM135. Selain itu, pembelajaran aset juga meliputi kos overhead operasi iaitu kemudahan bakalan elektrik, bakalan air
peralatan pembukuan iaitu plastik dan juga kemudahan teknologi. Seterusnya. Seterusnya kaedah pemasaran. Okey. Barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan. Syarikat Mantop ini menawarkan produk Maggi pedas gila kepada pelanggan kerana pelanggan di sekitar kawasan penjualan ini merupakan penggemar makanan pedas. Hari ini kerana anak muda zaman sekarang ini gemar dengan makanan pedas dan mengikut trend terkini seperti cabaran makanan pedas. Seterusnya sasaran pemasaran. Kawasan syarikat Mantop memilih kawasan pendapatan pelajar universiti yang mana kawasan tersebut majoriti merupakan golongan siswa dan siswi. Oleh itu, ia menjadi tempat yang strategik untuk penjualan produk Maggi pedas gila. Seterusnya saiz pasaran. Kawasan UMK Bacok ini merupakan kawasan yang menjadi tempat penjualan produk syarikat Mantop. Setelah semua pemegang saham berbincang, syarikat mendapati saiz pasaran di UMK Bacok amat luas kerana ia merupakan kawasan menjadi tupai ramai dan menjadi satu idea yang bernas untuk melakukan perniagaan tersebut. Seterusnya pesaing utama syarikat Mantop ini adalah Raminway. Syarikat Raminway merupakan pesaing utama kerana hal ini dikatakan demikian kerana syarikat ini juga menjual produk yang sama seperti syarikat Mantop, iaitu produk Maggi pedas gila. Akhir sekali, kekuatan dan kelemahan pesaing. Kekuatan utama syarikat pesaing ialah dari segi kepelbagaian produk yang dijual, manakala kekurangan yang paling ketara dapat dilihat adalah dari segi promosi dan yang ditawarkan. Okey, Raminway bahagian pasaran sebanyak 25%, manakala jualan mingguan RM580. Okey, kita pergi kepada jualan pula. Jumlah jualan sebanyak RM179 dan jumlah jualan yang didapati sebanyak RM200. Okey, seterusnya strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini terdapat 4, iaitu strategi barangan, promosi, edaran dan harga. Pertama sekali, barangan. Syarikat Mantop memilih produk Maggi kerana produk Maggi merupakan nama besar dan dikenali ramai. Promosi, syarikat Mantop ni memberi promosi beli 3 cup percuma 1 small pack. Promosi ini dapat menarik minat pembeli dan berjaya menghabiskan jualan ini. Edaran pula, syarikat ini melakukan strategi edaran melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Kaedah strategi ini berjaya menyampaikan maklumat dan dapat menarik minat pembeli untuk membeli. Dan akhir sekali, harga. Harga yang ditawarkan oleh syarikat Mantop adalah berpatutan dan lumayan. Harga mampu milik iaitu RM5 untuk 1 cup dan RM3 untuk 1 small pack Maggi. Seterusnya adalah kos pelaksanaan projek. Bagi kos pelaksanaan projek, sebanyak 30 cup dan 30 cup small pack berjumlah RM129 dan bagi kutipan sumber kewangan dari pemegang saham dalam syarikat Mantop sebanyak satu orang sebanyak RM15 dan jumlahnya adalah RM135. Seterusnya adalah profit untung. Unjuran penyata pendapatan jualan. Bagi 1 cup RM5 dan small pack RM2.50 dan syarikat kami membuat promosi pembelian 3 cup percuma 1 small pack yang berharga RM15. Jualan stok kami habis sebanyak 60/60 dan untung kasar kami sebanyak RM200 dan keuntungan bersih kami sebanyak RM71. Untuk penggunaan platform online, kami berjual produk Maggi pedas gila ini menerusi platform WhatsApp yang bernama Maggi pedas gila dan juga menerusi platform Instagram iaitu nama username-nya adalah Mantos69. Ini merupakan contoh promosi yang kami melakukan melalui WhatsApp iaitu kami membuat template untuk Maggi pedas gila. Kami juga mempromosikan produk ini melalui status WhatsApp. Selain itu, kami juga mempromosikan produk ini melalui grup-grup WhatsApp yang kami telah kami sertai.
Ini merupakan bukti kami telah membuat jualan secara atas talian. Ini juga merupakan bukti yang kami turut membuat jualan. Bukan contoh-contoh gambar tersebut. Ini juga bukti. Seterusnya rumusan. Okey, sebagai rumusan saya kesimpulannya kami sebagai peniaga yang baru menceburi bidang ini telah belajar dan telah mengharungi susah payah untuk memulakan perniagaan ini. Kami juga mengetahui untuk menjadi peniaga yang berjaya amatlah sukar kerana banyak pelbagai kesusahan dan risiko yang kami perlu hadapi. Sehubungan dengan itu juga, kami juga mempelajari cara menguruskan perniagaan. Mengurus perniagaan ini dan paling penting adalah kewangan. Hal ini dikatakan demikian kerana tujuan utama kami melakukan perniagaan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun pelbagai rintangan sebagai contoh modal. Okey, oleh itu perniagaan ini mampu memberikan faedah yang baik kepada kami sebagai usahawan muda negara. Bye. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Den. Terima kasih, Ketua. Terima kasih. Dah.